Tersebutlah kisah di suatu negeri, tinggal pembesar mentadbir negeri. Sultan berangkat, amanat diberi, lalu perintah tugasan diberi. Sebermula kisah, dengan kehebatan dan ketangkasan, Datuk Bendahara dalam ilmu persilatan memang telah gah di serata pelosok dunia. Begitu juga hebatnya Bendahara dalam urusan mentadbir negeri bersama Sri Temenggung dan Sri Laksmana. Sebelum keberangkatan Sultan ke luar negeri, Baginda telah menitahkan Datuk Bendahara supaya mencari watikah untuk Baginda. Lantaran itu, Datuk Bendahara bersama pembesar-pembesar telah berbincang dan berkenan mengarahkan 3 orang panglima istana untuk keluar mengembara mencari watikah tersebut. Arakian, 3 orang panglima istana telah dipanggil menghadap oleh Memanda Menteri Datuk Bendahara untuk satu misi yang mesti diselesaikan. Maka berangkatlah 3 pahlawan menuju ke istana untuk menghadap Datuk Bendahara. Tatkala ni, Sultan tiada dalam negeri kerana cuti bersantai bersama keluarga. Tiba sahaja di istana, mereka disambut oleh Memanda Menteri Datuk Bendahara, Sri Temenggung dan Sri Laksmana. Datuk Bendahara telah meminta ketiga-tiga panglima supaya keluar mengembara mencari watikah buat menunaikan titah Sultan. Syahadan, berangkatlah ketiga-tiga pahlawan menuju ke serata pelosok tempat. Berbekalkan semangat yang jitu, Panglima Damak menuju ke air terjun yang terletak jauh di pedalaman. Manakala Panglima Andika pula menuju ke hutan belantara dengan berbekalkan semangat wajah. Dengan tekad dan azam yang membara, Panglima Sukma pula menghala ke lautan yang luas dan berjalan menyusuri pantai saujana mata memandang seluas pandangan. Begitulah jua amanah dan harapan yang dijunjung demi Sultan. Purnama sudah keluar mengembara. Kini, Panglima Andika tiba di sebuah perkampungan sepi yang didiami nenek kebayan yang sedang bertapa bersama 3 orang puteri buniannya. Sepanjang pertapaan mereka, banyak ilmu sakti telah dicurahkan kepada ketiga-tiga orang puteri buniannya. Ketika sedang menuntut ilmu sakti, tiba-tiba mereka terdengar suara sapaan seorang lelaki yang begitu mengasyikkan. Sapaan Andika telah membuatkan nenek kebayan asyik dan terpesona untuk terus berbicara dengan Andika. Maka, dengan mudahnya, nenek kebayan memberikan petanda kepada Andika. Maka berlalulah Andika mengikut petanda yang diberi.
pula kisah Panglima Damak yang merantau ke kawasan air terjun. Desiran air terjun amat menenangkan. Namun, ketenangan tergugat apabila munculnya sang penguasa kawasan. Damak telah bertempur dengannya. Berlakulah pertarungan yang hebat antara keduanya. Akhirnya, Damak dapat mengalahkan petualang tersebut dan berjaya mendapatkan petanda daripadanya. Maka Damak pun segera menuju ke destinasi seterusnya. Jauh mengembara Panglima Sukma hingga tiba di persisiran pantai. Panglima Sukma terasa muskil apabila melihat suasana pantai tersebut. Sunyi, terbiar, seolah-olah tiada berpenghuni. Keadaannya umpama dilanggar Garuda. Kata orang, tempat ini menjadi tempat persembunyian lanun-lanun yang ganas dan banyak harta yang disembunyikan di situ. Ketika perasaan kehairanan membelenggu Panglima Sukma, tiba-tiba Sukma terpandang dua orang lanun berada di situ. Tatkala itu juga, sang lanun sedang mengagih-agihkan harta rampasan mereka. Lalu disanggahnya penyamun berdua itu. Maka berlakulah pertarungan antara mereka. Bertarung hingga ketitisan darah terakhir. Lanun-lanun itu berjaya dibunuh. Justru itu, Sukma dengan segeranya mendapatkan petanda yang tersembunyi bersama harta si lanun. Setelah mengembara tiga panglima ke laut, gunung, hutan belantara, gigih berusaha impiannya jaya, hingga hajat bertemu jua. Kelakian ketiga-tiga panglima telah mengharungi pelbagai dugaan, maka mereka semua telah berjaya peroleh petanda. Dalam petanda-petanda tersebut, sebenarnya mempunyai maklumat yang sama, iaitu meminta Panglima Andika, Panglima Sukma dan Panglima Damak agar menuju ke suatu tempat yang berbangunan. Hatta Panglima bertiga segera pulang mencari tempat bangunan yang dimaksudkan. Tidak terduga di akal bahawa mereka bertiga akan bertemu semula di situ. Yang pastinya, Panglima bertiga terpinga-pinga kerana berada di tempat yang sangat asing bagi mereka. Tiba-tiba, mereka disapa oleh seorang lelaki yang berpakaian jauh berbeza dengan apa yang dipakai oleh mereka. Lelaki itu telah memberi sebuah fail ungu yang di dalamnya berisi watika yang dicari. Terlalu amat sukacita Panglima bertiga kerana apa yang diperintahkan telah ada dalam genggaman. Maka pulanglah mereka untuk menghadap Datuk Bendahara di istana.
Lihatlah betapa sukarnya mencari watikah persaraan yang diraihkan.